Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Muhammad Zain, bernombor matrik CB210070 dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational dalam Binaan Bangunan akan membentangkan ringkasan perkembangan dan pengalaman latihan industri di Zuli Construction. Sebelum melanjutkan perbincangan terhadap pengalaman dan kerja di Zuli Construction sepanjang tempoh latihan industri, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai Zuli Construction. Zuli Construction merupakan sebuah syarikat pemilikan tunggal yang ditubuhkan pada tahun 2003. Syarikat ini pada awalnya bertapak di Taman Tasik Johor Bahru, namun telah berpindah ke Kampung Sungai Dangah pada tahun 2021. Zuli Construction merupakan sebuah syarikat yang menawarkan khidmat kejuruteraan awam, kerja-kerja jalan raya, kerja-kerja tanah dan juga landscape dan taman. Namun bukan itu sahaja yang ditawarkan oleh Zuli Construction. Zuli Construction juga menawarkan khidmat dalam kerja electrical dan mechanical, penyelenggaraan bangunan, pembekal perabot, peralatan pejabat, kerja-kerja perpaipan luar dan dalam bangunan, fiber optik dan pelbagai lagi. Apabila saya diberi peluang untuk menjalani latihan industri di Zuli Construction, saya berasa begitu bertuah kerana terdapat banyak input yang telah saya perolehi. Hal ini kerana saya bukan sahaja memperolehi ilmu dan ajaran dalam bidang pengajian saya, iaitu bidang kejuruteraan binaan, malah saya juga diberi kesempatan untuk memperolehi ilmu tambahan yang tidak berkait dengan bidang kejuruteraan pengajian saya, seperti ilmu dalam kejuruteraan electrical dan juga kejuruteraan mechanical serta ilmu dalam kerja-kerja tanah dan juga kerja jalan raya. Secara umumnya, proses bagi kerja yang melibatkan sebut harga ataupun tender adalah sama di semua syarikat. Terdapat 3 fasa utama, iaitu fasa sebelum mendapat projek, fasa semasa projek sedang berjalan dan akhir sekali adalah fasa selepas projek selesai. Dalam fasa sebelum mendapat projek, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh kontraktor, di mana yang pertama adalah mencari tender secara online dan juga offline. Seterusnya, perkara kedua adalah pembelian tender atau sebut harga. Seterusnya, menghadiri taklimat atau lawatan tapak yang dikemukakan di dalam iklan tender. Kemudian setelah selesai lawatan tapak dan pembelian tender, kontraktor perlulah mengisi sebut harga dan sebut harga atau tender tersebut selengkap-lengkapnya. Tender atau sebut harga yang dihantar perlulah dihantar bersama-sama sekali dengan profil company, lesen-lesen syarikat, letter of award LOA, bank statement 3 bulan terakhir dan sampul suratnya juga mestilah disealkan dan dilakri bagi tujuan keselamatan. Akhir sekali, kontraktor akan menghantar sebut harga atau tender tersebut sebelum tarikh tutup yang seperti yang dinyatakan di dalam iklan tender dan hanya perlu menunggu keputusan sahaja. Itu adalah beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh kontraktor sebelum mendapatkan projek. Beralih kepada fasa seterusnya, iaitu fasa di mana projek sedang berjalan. Di fasa ini, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan dan perlu dipantau. Yang pertama adalah apabila kontraktor menerima maklum balas berjaya mendapatkan projek melalui email ataupun daripada surat, kontraktor perlulah menghadiri ke tempat penanda untuk menandatangani surat setuju terima atau kita panggil dia SST. Seterusnya, kontraktor perlulah memulakan projek pada tarikh yang dipersetujui. Sepanjang projek berjalan pula, kontraktor perlulah sentiasa peka dan memastikan tempoh masa setiap kerja yang dijalankan adalah mengikut kepada perancangan. Setiap projek perlulah mempunyai beberapa dokumen kerja semasa bagi dijadikan sebagai bukti perancangan kerja mengikut tempoh yang ditetapkan. Pemantauan kerja juga mestilah sentiasa dilakukan oleh kontraktor bagi memastikan kerja sentiasa berjalan
dengan lancar dan selamat. Akhir sekali, sepanjang projek berjalan, terdapat beberapa dokumen yang perlu dilakukan semasa kerja sedang berjalan. Antaranya adalah laporan bergambar, borang RFI iaitu pengesahan bahan, laporan kerja dan juga site diary. Akhir sekali adalah fasa selepas projek siap. Fasa ini memerlukan beberapa dokumentasi dan aktiviti sebelum menyerahkan projek sepenuhnya kepada penender. Di mana sebelum penyerahan, kontraktor perlulah melakukan quality check di tapak projek. Quality check ini dilakukan bagi memastikan projek yang akan diserahkan semula kepada penender itu adalah dalam keadaan baik dan dapat memuaskan hati penender akan kerja yang dilakukan oleh syarikat tersebut. Seterusnya adalah inspection. Inspection ini adalah sebuah aktiviti yang dilakukan oleh penender. Penender akan hadir sendiri ke tapak bina untuk melihat hasil kerja sebelum menerima sepenuhnya projek itu. Selain itu, dokumen klaim juga perlulah disediakan oleh pihak kontraktor. Dokumen klaim adalah sebuah dokumen yang perlu dilakukan oleh kontraktor bagi memastikan bahawa wang peruntukan dapat semula pada syarikat. Wang peruntukan dijanjikan oleh pihak penender dapat semula pada syarikat. Terdapat beberapa perkara yang perlu disertakan dalam dokumen tender ini seperti lesen syarikat, surat setuju terima, bill of quantity (BQ), invoice, insurans bond dan insurans lain, laporan bergambar dan lain-lain tertakluk kepada apa yang diminta oleh pihak klien ataupun penender. Setelah selesai semua perkara ini, barulah projek boleh diisytiharkan sebagai projek siap. Kerja utama yang saya lakukan di Zuli Construction terbahagi kepada dua, iaitu satu kerja dokumentasi dan satu lagi adalah kerja secara langsung di tapak bina. Bagi kerja dokumentasi, terdapat beberapa dokumen yang sering saya lakukan di mana ia adalah kerja harian yang perlu dikemaskini setiap hari. Yang pertama adalah laporan bergambar. Laporan bergambar ini adalah laporan yang menunjukkan prestasi kerja yang disusun dalam bentuk gambar mengikut skop kerja dalam Bill of Quantity iaitu BQ. Terdapat dua jenis laporan bergambar, di mana yang pertama adalah laporan bergambar 1 keping dan yang kedua adalah laporan bergambar 10 keping. Laporan bergambar 1 keping ini adalah sebuah laporan yang hanya menunjukkan sekeping gambar, iaitu sekeping sebelum, sekeping semasa dan sekeping selepas bagi setiap skop kerja. Manakala bagi laporan bergambar 10 keping pula adalah laporan bergambar yang memerlukan 10 gambar bagi setiap skop kerja. Laporan bergambar ini diambil dari grup WhatsApp, grup-grup kerja dan kemudian dimasukkan di dalam laporan bergambar. Selain itu, kerja-kerja dokumentasi lain yang dilakukan adalah pengisian sebut harga ataupun tender. Pengisian sebut harga atau tender ni mestilah diisi dengan lengkap, tiada kesalahan dan warna pen untuk mengisi sebut harga atau tender yang dibenarkan hanyalah pen berwarna merah sahaja. Selain itu, kerja dokumentasi yang lain adalah penyediaan dokumen klaim. Terdapat beberapa perkara yang perlu disertakan dalam dokumen tender ini seperti lesen syarikat, surat setuju terima, bill of quantities, invoice, laporan akhir, insurans bond, laporan bergambar dan segala dokumen lain tertakluk kepada pihak klien. Seterusnya adalah CPM atau nama penuhnya adalah Critical Path Method. CPM ini merupakan satu aplikasi Microsoft Project yang sering digunakan dalam perancangan kerja bagi projek-projek. Penggunaan CPM ini memerlukan pengetahuan dan
CPM ni tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Saya berasa amat bertuah kerana dapat belajar menggunakan CPM ini sepanjang tempoh latihan industri di Zuli Construction. Dalam CPM, kontraktor dapat mengesan peratusan dan juga tempoh kerja yang sedang berjalan dengan baik. CPM ini akan dikemaskini setiap kali ada skop kerja yang sedang berjalan atau skop kerja yang dah siap. Peratusan dari CPM ini dapat membantu kontraktor untuk mengenal pasti peratusan progres kerja. Seterusnya adalah Bill of Quantities. Secara umumnya, Bill of Quantities ini telah siap ditulis oleh pihak penender. Tapi, bagi membantu kontraktor, sebuah salinan soft copy akan disimpan di dalam komputer bagi membantu kontraktor mengira kos dengan cara hanya perlu ubah kuantiti dan harga di dalam komputer. Hal ini bagi memastikan harga dan kuantiti tersebut adalah yang paling tepat, yang paling benar apabila ingin mengisi di dalam borang sebut harga ataupun tender. Ada juga kerja sebut harga atau tender dari klien yang bukan dari projek kerajaan seperti projek yang diminta khas sendiri oleh klien. Contohnya seperti renovation rumah. Bagi projek begini, hanya lakaran lukisan sahaja yang dilampikan. Oleh itu, pihak kontraktor perlu membuat bill of quantity sendiri mengikut kepada lakaran projek tersebut. Bagi kerja di tapak pembinaan pula, terdapat beberapa kerja yang saya ikuti dan mengambil pengalaman seperti kerja quality check di Quarters Immigration. Di sini saya diberi peluang untuk membuat quality check shilling di dua belah blok Quarters Immigration secara langsung. Saya juga diberi peluang untuk mengikuti inspection bersama pihak immigration di Quarters Immigration. Selain itu, saya juga ada mengikuti melihat progres kerja di beberapa tempat seperti di projek membina cycling park di Kulai, menaik taraf kolam takungan di Senai, membina dataran parking di Taman Damai Jaya dan pelbagai tapak bina projek lain lagi. Selain itu, kerja di luar pejabat yang saya lakukan juga adalah menghadiri mesyuarat. Sepanjang saya menjalani latihan industri di Zuli Construction, saya telah menghadiri mesyuarat bersama pihak MBIP sebanyak 2 kali. Dan di dalam mesyuarat ini, kami berbincang mengenai progres kerja pembinaan dataran parking di Taman Damai Jaya. Segala progres dan permasalahan dibincang di dalam mesyuarat tersebut. Selain daripada mesyuarat secara rasmi, mesyuarat secara tidak rasmi juga turut saya hadir bersama. Antara mesyuarat secara tidak rasmi yang saya hadir adalah mesyuarat bersama pihak immigration bagi mengenal pasti kos sebenar projek dan inspection. Akhir sekali, antara kerja di tapak bina yang saya dapat ikuti adalah kerja pengujian. Saya diberi peluang untuk melihat sendiri pengujian jalan raya seperti ujian CPR dan juga ujian coring bagi permits. Saya juga dapat menguji sendiri suhu premis menggunakan alatan pengujian suhu. Berikut adalah antara rakaman kerja-kerja yang saya lakukan di Zuli Construction.
Dengan ini, berakhirlah pembentangan mengenai latihan industri saya di Zuli Construction. Terima kasih.